Hai, selamat sejahtera semua. Baiklah, kali ini kembali bersama saya dengan moral tingkatan 2, iaitu tajuk Unit 15, Hak Asasi Manusia Dilindungi Bersama. Jadi dalam unit ini, pelajar sudah pasti akan belajar tentang apakah itu hak wanita, hak pengguna, hak orang kurang upaya iaitu OKU, dan juga hak pekerja. Dan pelajar juga akan mengenal pasti apakah kepentingan, apakah tujuan untuk kita melindungi hak wanita, hak pengguna, hak OKU dan juga hak pekerja. Yang ketiga, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi mereka ni, iaitu hak wanita, hak pengguna, hak OKU dan juga hak pekerja. Yang keempat, kita juga dapat mengenal pasti apakah sumbangan yang boleh diberikan oleh siapa. Okey, oleh badan bukan kerajaan untuk melindungi hak wanita, hak pengguna, hak OKU dan juga hak pekerja. Kemudian kita akan kenal pasti apakah perasaan jika hak wanita, hak pengguna, hak OKU dan hak pekerja berjaya dilindungi. Dan yang terakhir sekali, pelajar-pelajar semua akan tahu apakah amalan-amalan yang boleh dilakukan di dalam kehidupan seharian kita dalam melindungi hak wanita, hak pengguna, hak OKU dan juga hak pekerja. Baiklah, pada muka surat 185 ini, pelajar akan nampak di sini kita ada cadangan nilai yang boleh digunakan dalam soalan pada unit 15 ini, iaitu nilai hormat, nilai kasih sayang, nilai keberanian, nilai bertanggungjawab dan juga nilai kesederhanaan. Kita lihat pula kepada konsep. Okey, konsep di mana golongan wanita, pengguna, orang kurang upaya ataupun kita sebut sebagai OKU dan juga pekerja, mereka ni semua adalah orang yang penting dalam negara kita kerana mereka ni dia membantu dalam pembangunan sesebuah negara. Jadi perempuan atau wanita, pengguna, OKU, pekerja, kalau semua ni tak ada, negara tak akan bangun dengan berjaya kerana setiap individu ni mempunyai peranan masing-masing. Jadi, merujuk kepada buku teks, kalau kita lihat pada muka surat 186 dan 187, sebelah-sebelah, ini adalah hak asasi manusia. Di mana dari segi hak wanita, yang pertama, wanita ataupun perempuan adalah berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tak sama macam zaman dulu. Kalau zaman dulu perempuan tak dibenarkan bersekolah. Okay, sekarang ni perempuan ataupun wanita dibenarkan bersekolah. Masing-masing ada hak. Kemudian wanita juga diberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak untuk mendapatkan peluang kenaikan pangkat. Yang pasti sebab kita tahu bahawa wanita ni adalah insan yang lemah, okay? Maka wanita perlulah mendapatkan hak perlindungan. Janganlah dera, janganlah dipukul, okay? Kemudian wanita juga mempunyai hak untuk bersuara. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati, wanita boleh bercakap, perempuan boleh bercakap untuk menyatakan sesuatu. Apakah kepentingan dalam melindungi hak wanita? Kenapa penting? Kenapa kita nak lindungi hak wanita ni? Kenapa? Why? Yang pertama, untuk mengelakkan wanita daripada dianiaya. Sebab macam saya cakapkan tadi, wanita ni adalah insan yang lembut, insan yang lemah. Kedua, dalam memberikan laluan dan memudahkan kaum wanita untuk membangunkan potensi diri. Sebab wanita ni juga orang yang boleh berjaya di dunia. Jadi, kalau kita lihat sekarang ni ramai juga wanita yang berkejaya, yang hebat-hebat. Okay? Jadi mereka ni janganlah dipandang rendah. Yang ketiga, untuk membantu wanita
hidup berdikari tanpa bergantung kepada orang lain. Wanita zaman sekarang tak sama lagi macam dulu. Okay, zaman sekarang masing-masing mempunyai kerjaya yang besar dan mereka boleh bekerja sendiri, mereka boleh memandu kereta sendiri dan sebagainya. Okay, ini adalah hak wanita dan kepentingannya. Seterusnya, dari segi hak pengguna, pengguna ni siapa? Pengguna ni orang yang menggunakan barang. Contohnya kamu menggunakan laptop, kamu menggunakan handphone, kamu menggunakan buku, kamu membeli susu, minum susu, jadi kamu gunakan susu. Jadi kita semua adalah pengguna yang mempunyai hak. Jadi kepada semua pengguna, iaitu semua orang, semua masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan keperluan asas. Apakah dia keperluan asas? Keperluan asas adalah seperti makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Okey, kemudian pengguna juga mempunyai hak untuk mendapatkan barangan dan juga perkhidmatan dengan selamat. Sebab bila kita ni nak membeli barang, kita perlu dapatkan bahawa barang yang kita beli, barang yang kita gunakan tu adalah boleh digunakan lagi dan tidak rosak dan benda tu selamat. Okey. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan maklumat. Kita kalau nak membeli barang, kita perlu tahu harga ni berapa, barang ni elok lagi ke tidak. Kita perlu tahu maklumat-maklumat dia. Kemudian berhak untuk membuat pilihan. So kalau kita nampak kedai ni murah, kita biasa akan pergi kedai yang lebih murah. Jadi kita boleh membuat pilihan nak pergi kedai yang mana satu. Ini contohlah. Kemudian pengguna juga berhak untuk menyuarakan pendapat. Kalau pengguna tu beli susu yang dah rosak, jadi pengguna boleh bersuara, bercakap dengan tuan kedai untuk menukarkan kembali barangan. So ini adalah antara hak pengguna. Kemudian, apakah kepentingan? Kepentingan ni maksudnya apa? Tujuan lah. Tujuan untuk melindungi hak pengguna. Kenapa? Sebab nak melindungi pengguna daripada menjadi mangsa eksploitasi pengeluar, penipuan. Jangan sampai kena tipu oleh tuan kedai ataupun daripada pembekal-pembekal, oleh penjual-penjual. Okay? Nak elakkan daripada ditipu. Yang kedua, melindungi pengguna daripada bahaya yang boleh mengancam keselamatan dan juga kesihatan. Contoh kalau kamu beli ubat. Ubat tu tak sesuai untuk diri sendiri. Kalau kamu pandai-pandai tersalah beli ubat, makan, kamu juga boleh mengalami kesakitan dan boleh merosakkan badan. Dan yang ketiga, pengguna boleh mendapatkan maklumat yang jelas tentang sesuatu barangan. Sebab kita perlu tahu barang apa yang kita nak beli. Kita perlu tahu kandungannya. Kalau macam pengguna Melayu ataupun pengguna Islam, dia kena tahu kandungan tu adalah halal ataupun haram untuk dimakan atau digunakan. So dia kena tahu. Itulah maklumat-maklumat yang mereka pengguna-pengguna perlu tahu. Okay, seterusnya, hak orang kurang upaya ataupun OKU. Bagi hak orang kurang upaya ataupun OKU ni siapa? Okay, biasanya orang yang cacat fizikal ataupun cacat mental, ini semua dianggap sebagai orang kurang upaya kerana mereka dia tidak boleh bergerak dengan sendiri. Jadi kalau kita memandang rendah kepada mereka, amat sukarlah kepada mereka. Okay. Dan kalau kita lihat orang tua juga boleh dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Sebab kalau kita pergi naik bas dan sebagainya, macam perempuan mengandung juga orang kurang upaya. Kita akan berikan laluan kepada orang kurang upaya untuk duduk dahulu. Dan kalau kita lihat dekat jalan raya, kita ada kawasan parking. Itu adalah kawasan parking untuk orang kurang upaya. Jadi itu adalah hak-hak mereka. Dan semua hak-hak ini perlulah dihormati. Dan mereka juga mempunyai hak untuk menikmati hidup yang normal. Bagi orang kurang upaya, mereka juga mempunyai hak untuk menjalani hidup tanpa sebarang diskriminasi. Maksud diskriminasi adalah pilih kasih ataupun tidak disukai lah. Okay? Sebab dia cacat, awak pun tak kasih dia makan di sebelah meja kamu. Itu maksudnya diskriminasi. Okay, kemudian, hak untuk mendapatkan sokongan yang penting
Bila mereka dapat sokongan, mereka boleh berusaha dan berdikari. Contoh, macam sekolah, okay, kita ada sekolah, pendidikan khas dan sebagainya. Di sinilah mereka mendapatkan sokongan, mendapatkan bantuan untuk belajar. Bila dia dapat belajar semua ilmu, mereka boleh berdikari bila mereka dah dewasa nanti. Kemudian, mereka juga berhak untuk mendapatkan peluang yang sama dengan masyarakat lain yang bukan OKU. Okay, kenapa penting melindungi hak OKU? Kenapa? Sebab dapat mengelakkan golongan ini terpinggir daripada masyarakat. Kemudian kita nak naikkan semangat mereka. Bila mereka terasa dihargai, mereka akan lebih bersemangat dan dia tak akan rasa sedih dan sebagainya. Okay, yang penting kita memastikan kita berikan peluang, chances kepada OKU untuk masing-masing menunjukkan bakat. Menunjukkan bakat. Dan yang terakhir adalah hak pekerja. Di mana dalam hak pekerja ini, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Contoh, kalau buruh yang bekerja dekat bahan binaan, membina rumah, mereka perlu mendapatkan perlindungan dan keselamatan dengan memakai baju keselamatan, topi keselamatan. Ini semua penting. Hak berpersatuan. Dia nak masuk persatuan apa? Terpulang. Kemudian, kalau dia sakit, dia perlu mendapatkan rawatan apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Seterusnya, hak untuk mendapatkan upah dan gaji. Dah kerja penat-penat, tak nak bagi gaji, betul tak? Kemudian hak untuk mendapat cuti. Kalau yang perempuan mengandung, dia akan cuti bersalin, kita akan berikan dia cuti. Hujung minggu, Jumaat Sabtu tak sekolah kan? Ataupun dekat negeri lain mereka Sabtu Ahad tak sekolah ataupun tak kerja. Jadi mereka perlu mendapatkan cuti. Contohnya pada musim perayaan, tiba-tiba Chinese New Year, takkanlah Chinese New Year pun nak kerja. Chinese New Year biasanya cuti. Kecuali yang bekerja tu mereka akan dapat upah tambahan lah, gaji tambahan. Kenapa penting untuk melindungi hak pekerja? Apa tujuannya? Untuk membolehkan pekerja mendapatkan gaji dan kemudahan yang setimpal. Dia dah penat-penat buat kerja tapi kita tak beri gaji. Bagi pula gaji sikit. Melampau lah. Sampai macam tu sekali nak menipu pekerja. Jadi tak boleh. Kita akan bantu mereka dan inilah kepentingan dia. Yang kedua, menggalakkan pekerja untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Bila mereka punya hak dilindungi, mereka akan bekerja dengan lebih baik dan memastikan kebajikan pekerja terpelihara dan juga dijaga dengan baik. So apabila bos dekat tempat kerja tu jaga pekerja masing-masing, maka pekerja pun akan rasa best bekerja. Pelbagai langkah telah diambil oleh badan kerajaan untuk melindungi hak wanita, hak pengguna, OKU dan juga pekerja. Antara yang apa yang dibuat oleh badan kerajaan, mereka akan menggubal ataupun mereka telah menggubal undang-undang dan mereka juga menubuhkan jabatan ataupun kementerian untuk melindungi golongan-golongan ini. Jadi, apakah yang dibuat oleh badan kerajaan untuk melindungi pengguna, wanita, OKU dan pekerja? Apakah mereka buat? Untuk wanita. Untuk wanita, kerajaan telah menggubal Akta Perlindungan Wanita dan Gadis tahun 1973 untuk memberikan perlindungan kepada wanita dan gadis yang terlibat dalam kegiatan maksiat. Kemudian, mewujudkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini adalah apa yang telah dibuat oleh badan kerajaan untuk melindungi hak wanita. Seterusnya, apakah yang dibuat untuk melindungi hak pengguna? Menggubal Akta Kawalan Harga 1946 dalam kurungan pindaan 1973. Kenapa dia buat akta ni? Untuk melindungi pengguna. Kenapa? Tak nak peniaga sesuka hati menaikkan harga barangan
mahal-mahal. Dia mesti ada akta kawalan harga yang membantu supaya harga itu tidak melampau tinggi hingga tidak boleh dibeli. Okey. Kemudian kita lihat di sini badan kerajaan juga menubuhkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga Kepenggunaan. Semua masyarakat dilindungi oleh badan organisasi ini. Kemudian hak OKU, apakah yang dibuat untuk membantu OKU? Kalau kita lihat di sini, mereka menggubal Akta Orang Kurang Upaya 2008, kemudian mewujudkan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan yang ketiga menyediakan pelbagai kemudahan, peluang pendidikan dan juga kemahiran kepada orang kurang upaya. Contoh macam sekolah dan sebagainya. Kemudian bagi hak pekerja, kerajaan telah menggubal Akta Kerja 1955 untuk melindungi hak pekerja. Kemudian mewujudkan Kementerian Sumber Manusia dan yang paling penting menetapkan gaji minimum. Jadi tak adalah orang kata buat kerja penat-penat gaji kamu RM10. Tak ada. Biasanya kalau zaman sekarang lah gaji minimum ni RM1,000 lebih macam tu. Dia ada had lah supaya tidak terlalu rendah. Selain daripada badan kerajaan, sebenarnya kita juga ada badan bukan kerajaan yang turut memberikan sumbangan dalam melindungi hak wanita, pengguna OKU dan juga pekerja. So kalau di sini kita lihatlah apakah antara sumbangan-sumbangan badan bukan kerajaan. Mereka menubuhkan, kita ada Persatuan Sekerja Malaysia iaitu MTUC di mana mereka akan membela nasib pekerja dalam isu seperti masalah gaji, pampasan, pemecatan, ataupun pekerja diberhentikan kerja tanpa sebab yang munasabah. Kemudian kita ada Pertubuhan Pertolongan Wanita ataupun kita sebut sebagai WAO. Mereka berjuang untuk hak wanita, khususnya keganasan terhadap wanita. So kalau ada penderaan, ada berlaku kes keganasan rumah tangga, pihak Pertubuhan Pertolongan Wanita ni lah mereka akan membantu mangsa-mangsa tersebut. Seterusnya kita ada Persekutuan Orang Pekak Malaysia iaitu MFD di mana persatuan ini mereka menyediakan program pembangunan komuniti dan juga khidmat kaunseling untuk orang-orang yang pekak. Contohnya bahasa isyarat ataupun apa sajalah bantuan yang mereka boleh berikan. Dan ada juga satu lagi di sini, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia ataupun disebut sebagai FOMKA. Mereka ni membantu memperjuangkan hak pengguna di Malaysia. So macam pengguna-pengguna yang kena tipu dengan peniaga-peniaga, mereka boleh membuat aduan lah dan FOMKA ni akan bantu. Walau bagaimanapun, bukan hanya badan kerajaan dan badan bukan kerajaan saja yang perlu memain peranan melindungi wanita, OKU, pengguna dan pekerja ni. Tetapi kita juga sebagai rakyat Malaysia perlulah bertanggungjawab secara bersama. Jadi apakah peranan sebagai rakyat Malaysia? Yang pertama, kita perlulah melaksanakan kewajipan sebagai rakyat Malaysia di mana membantu golongan yang memerlukan seperti OKU dan juga wanita yang miskin lah. Seterusnya, menghormati hak wanita. Kalau tadi kita laksanakan kewajipan, membantu, kali ini kita menghormati mereka. Menghormati siapa? Menghormati hak wanita, pengguna OKU dan juga pekerja. Kemudian, melibatkan diri dalam aktiviti ataupun sebarang program yang dianjurkan. Sama ada dianjurkan oleh badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Yang keempat, membuat aduan. Jika kita tahu ada berlakunya penderaan dan juga diskriminasi terhadap wanita dan juga OKU. Dan yang kelima, membuatlah laporan jika kita ternampak
sebarang penipuan yang dilakukan oleh peniaga kepada pengguna. Jadi di sini apabila kita lihat semua pihak, badan kerajaan, badan bukan kerajaan dan rakyat sendiri seperti kita ni dah membantu golongan wanita, golongan golongan orang kurang upaya, golongan pengguna dan juga golongan pekerja. Bila kita dapat melindungi mereka, sudah pastinya kita akan berasa gembira. Okay? Kerana mereka, semua golongan ini, mereka dapat hidup dalam keadaan yang lebih harmoni, lebih sejahtera dan kerana mereka juga telah dilindungi dan dihormati oleh pelbagai pihak. Jadi, kita simpulkan di sini bahawa semua pihak hendaklah mengamalkan nilai hormat, nilai kasih sayang, keberanian, bertanggungjawab dan juga nilai kesederhanaan. So, bila kita amalkan semua nilai-nilai ni, semua pihak mengamalkan nilai-nilai ni, maka hak-hak wanita, hak OKU, hak pengguna dan juga hak pekerja dapat dilindungi dan dihormati secara berterusan.